Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perhimpunan Agung PBB menerima resolusi kejahatan senjata segera selain bantuan kemanusiaan serta perkhidmatan penting sampai ke Semenanjung Gaza tanpa sekatan. Pengundian semasa sidang khas tergempar ke-10 itu menyaksikan resolusi yang ditaja Jordan diluluskan dengan 120 undi menyokong, 14 menentang dan 45 tidak mengundi. Sementara itu, Presiden Palestin sambut baik keputusan berkenaan. Jurucakap Presiden menyampaikan penghargaan kepada negara-negara yang menyokong resolusi itu. Perkembangan tersebut bukti sokongan majoriti dunia terhadap isu Palestin. KPM tidak akan berkompromi dengan sebarang unsur ekstremisme, provokasi serta penggunaan replika senjata sepanjang Minggu Solidariti Palestin. Tegas menterinya, tindakan akan diambil terhadap sekolah yang melanggar garis panduan yang ditetapkan. Ia hasil libat urus dengan JPN dan PPD untuk pastikan aktiviti tersebut berlangsung dengan harmoni. KPT serahkan kepada pengurusan IPT untuk zahirkan solidariti bersama rakyat Palestin mengikut garis panduan dan kebebasan masing-masing. Menteri berkata, biarpun tiada arahan mengenainya dibuat, pihak universiti boleh menterjemah sokongan dengan cara mereka sendiri. Pelajar IPT juga diseru menyumbang untuk tabung rakyat Palestin yang dikelola universiti. 3 trailer bawa bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza akan bertolak ke sempadan Mesir Palestin selewat-lewatnya Isnin ini. Sumbangan meliputi barangan perubatan, makanan serta minuman berjumlah 7.2 juta ringgit. Timbalan Presiden Muslim Camp Malaysia memaklumkan trailer berkenaan akan bertolak dari Kahirah ke Bandar Al-Arish yang terletak 45 km dari lintasan Rafah. Tabung Pahang for Palestin 2.0 dilancarkan bermula hari ini. Menteri Besar Pahang berkata, buat permulaan, kerajaan negeri menyumbangkan RM100,000. Tabung berkenaan dibuka kepada seluruh rakyat Pahang, agensi kerajaan dan NGO. Sebelum ini, RM700,000 berjaya dikutip melalui tabung sama untuk baik pulih bangunan yang musnah dalam serangan Zionis Israel di Palestin. Untuk pastikan tiada pihak ambil kesempatan atas sumbangan tabung Palestin, Kerajaan Negeri Melaka akan terus lakukan pemantauan terutama di IPT, sekolah dan masjid. Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, dilantik untuk menyelaras bantuan berkenaan. Setakat ini, MAIM telah salurkan RM100,000 kepada JAKIM. Sementara itu, sebagai tanda solidariti kepada perjuangan rakyat Palestin, 40 pemuda UMNO bahagian Ipoh Barat sertai konvoi bermotosikal sejauh 150 km merentasi dua negeri. Kutipan dana turut dibuat semasa konvoi untuk diserah kepada wakil NGO berkaitan Palestin. Susulan hantaran ugutan terhadap Perdana Menteri dan Timbalan Ketua Polis Negara di media sosial, 2 individu ditahan bagi membantu siasatan. Individu pertama disyaki pemilik Facebook Naked Hikers Ventures berusia lingkungan 51 tahun ditahan di Selangor, manakala individu kedua berusia 27 tahun dipercayai pemilik akaun Facebook Jegat Zru ditahan di Pulau Pinang. Seorang lelaki warga Mas dikuatiri hilang di Kampung Sasih Pos Pewor semalam. Ali Pandak, 68 tahun, gagal dikesan anaknya di sekitar kampung berkenaan. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, pencarian dilakukan di kawasan sejauh 4 km. Ia turut disertai polis dan orang awam. Seorang lelaki warga asing cedera selepas kereta dipandunya melanggar pintu pagar Istana Besar Johor Bahru. Kejadian berlaku 5.28 pagi semalam. Kantor Polis Daerah Johor Bahru Selatan memaklumkan lelaki itu berada bawah pengaruh dadah. 2 penumpang lain bagaimanapun tidak cedera. Selangor catat kes keganasan rumah tangga tertinggi iaitu 4,690 sejak tahun 2020 hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata 22,908 kes direkodkan di seluruh negara. Bagi menanganinya, skuad wajah telah ditubuhkan pada tahun 2021 dengan penyertaan 328,558 ahli, 1,012 program psikososial. Skuad wajah telah dijalankan dengan 72,942 individu disantuni.
UPSR tidak akan dikembalikan semula walaupun terdapat permintaan daripada ibu bapa. Menteri KPM memaklumkan tumpuan diberi kepada pentaksiran holistik termasuk memperkukuh karakter murid. Ketika ini fokus kementerian ialah tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB yang kini dalam proses reka bentuk dijangka mula beroperasi seawal 2026. Ia bakal dibina di 9 negeri yang sering dilanda banjir teruk. Kos siling bagi sebuah PPKB ditetapkan pada kadar RM5 juta. Ia dilengkapi fasiliti seperti Dewan Penginapan, ruangan khas wanita serta kemudahan mesra OKU. Setiap PPKB dianggar dapat menampung 500 penduduk terjejas pada satu-satu masa. KKD bersyadang melaksanakan simulasi phishing scam sebagai langkah proaktif meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan cyber. Ini susulan kes jenayah scam dan penipuan dalam talian masih tinggi. Golongan usia antara 17 hingga 40 tahun paling ramai menjadi mangsa. Sementara itu, beliau memaklumkan unit peranti satelit Starlink fasa 2 akan dipasang di Sabah seawal Januari tahun depan. Pemasangannya melibatkan 9 lokasi di negeri itu dan ketika ini 2 unit satelit Starlink fasa pertama sedang dipasang di Pensiangan dan Ranau. Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap majikan termasuk PBT yang tidak patuh Perintah Gaji Minimum 2022. Tegas Timbalan Menteri Sumber Manusia, kementeriannya telah beri peluang namun masih terdapat majikan yang ingkar. Setakat 15 Oktober lepas, Jabatan Tenaga Kerja Sabah telah memeriksa 7,123 tempat kerja di seluruh negara dengan 286 majikan dikesan lakukan kesalahan. Pengeluaran kira-kira 3,200 tan metrik biji koko kering setahun diperlukan bagi menampung permintaan pasaran domestik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadlan Yusof berkata pada tahun 2022, negara telah mengeluarkan sebanyak 493 tan metrik biji koko kering. Bagaimanapun, jumlah itu masih belum mencukupi. Peningkatan permintaan juga disebabkan oleh pertambahan syarikat yang menghasilkan coklat di peringkat domestik. 17 daripada 24 projek sakit bawah pemantauan KPKT telah berjaya dipulihkan. Menteri berkata pihaknya juga komited pastikan tiada lagi projek terbengkalai. Setakat Ogos lalu, 256 projek bernilai RM23.37 bilion berjaya diselamatkan. Ia melibatkan 28,863 pembeli. Mesti komited melahirkan lebih ramai penyelidik dalam sektor industri bagi menerajui inovasi berteraskan sains, teknologi dan inovasi STI di Malaysia. Menurut Menteri Mesti, penyelidik sedia ada tidak mencukupi untuk menampung keperluan masa kini. Justru Akademi Sains Malaysia Young Scientist Network ASM-YSN dilihat memainkan peranan penting untuk melahirkan penyelidik baru selain menggalakkan para saintis muda memulakan penyelidik dalam sektor industri. Kerajaan Johor dijangka menerima projek perumahan bagi 8,830 unit rumah mampu milik Johor RMMJ di beberapa buah daerah pada tahun depan. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, daripada jumlah itu, 3,499 unit melibatkan daerah Mersing, manakala 2,618 unit di Iskandar Puteri. Selebihnya di Permas Jaya, Pasir Gudang dan Pontian. Dari tahun 2022 hingga Jun lalu, sebanyak 6,023 unit RMMJ telah siap dibina dan telah ditawarkan semasa fasa pembinaan. Manakala 1,172 unit rumah RMMJ yang sedang dibina akan siap Disember ini. Perak berada di landasan tepat untuk jadi antara hub pelancongan kesihatan. Ia berikutan pertambahan hospital swasta yang menawarkan kepakaran dalam beberapa bidang khusus. Menteri Besar berkata setakat ini terdapat 7 hospital swasta beroperasi di Ipoh dan 3 hospital lagi akan siap dalam masa terdekat. 5 institusi kewangan bersedia beri dana pembiayaan RM2.67 bilion untuk memperkasa industri halal tempatan bermula Januari tahun depan. Ia melibatkan SME Bank, Hong Leong Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Alliance Bank dan Bank Islam Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan inisiatif itu sebagai pemangkin sektor berkenaan berkembang ke pasaran global.
Sementara itu, kerjasama baru turut diumum antara Halal Development Corporation Berhad dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia. Ia bertujuan mewujudkan ekosistem halal yang lebih mampan dengan amalan beretika serta mesra alam sekitar. Sebilangan besar rakyat Malaysia masih bersikap jangka pendek dalam pengurusan kewangan. Gabungan BNM berkata ramai rakyat Malaysia juga bersikap kurang endah dalam menguruskan risiko kewangan termasuk menghadapi situasi tidak jangka. Jelasnya hampir separuh rakyat Malaysia sukar sediakan RM1,000 untuk tujuan kecemasan. Manakala 1 daripada 3 rakyat tidak berminat untuk ambil tahu mengenai insurans dan takaful. Industri kewangan Islam terus berkembang dan diiktiraf sebagai salah satu pasaran kewangan Islam terkemuka di peringkat global. Menurut Timbalan Gabungan Bank Negara Malaysia, berpotensi besar sebagai pintu masuk antarabangsa untuk kewangan Islam. Proton dengan kerjasama syarikat solusi tenaga bersih Gentari Senyap Berhad memperkenal pengecas pantas DC 100 kW di Ibu Pejabat Center of Excellence. Pengecas berkenaan ditempatkan di kawasan letak kereta pelanggan yang menawarkan akses kepada semua pengguna kenderaan elektrik EV. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, ini sebagai langkah proaktif syarikat memasuki segmen kenderaan EV yang semakin berkembang pesat. Lebih 7,300 penduduk Gaza terbunuh sejak konflik Israel-Palestin tercetus. 3,000 daripadanya kanak-kanak. Israel dilapor terus membedil semenanjung Gaza dengan serangan udara dan artileri. Mereka sebelum ini menggempur 150 sasaran bawah tanah yang didakwa diduduki pejuang Hamas. Serangan itu mengorbankan sejumlah besar orang awam. Ribuan penduduk Gaza yang bekerja di Israel dilaporkan hilang sejak konflik Israel-Palestin tercetus pada awal bulan ini. Kumpulan Hak Asasi Manusia percaya sebahagian mereka telah ditahan secara haram di fasiliti ketenteraan di tebing barat. Pihak berkuasa Israel setakat ini enggan mendedahkan nama-nama mereka yang ditahan. Lebih 18,000 penduduk Gaza memiliki permit untuk bekerja di luar semenanjung. Hamas menafikan dakwaan bahawa kumpulan itu gunakan Hospital Al-Shifa di Gaza sebagai perisai untuk infrastruktur ketenteraan bawah tanahnya. Dakwaan dibuat Israel itu disifatkan tidak berasas. Jurucakap Israel sebelum ini mendakwa Hamas menjadikan hospital sebagai pusat arahan dan kawalan serta tempat persembunyian. Kompleks perubatan Al-Shifa adalah institusi kesihatan perubatan terbesar di semenanjung Gaza. PBB gesa penyelarasan lebih baik bantuan kemanusiaan supaya sumbangan diterima mengandungi barangan yang hanya diperlukan. UNRWA disifatkan beberapa makanan yang dihantar ke Gaza termasuk beras tidak praktikal. Penduduk Gaza amat memerlukan air bersih selain bahan api untuk kegunaan bekalan elektrik. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.